Hai, Assalamualaikum. Saya ingin membuat pembentangan mengenai teori pembelajaran sosial Albert Bandura bagi subjek HDPS 1403 untuk semester Januari 2024. Baiklah, siapa Albert Bandura? Mari kita berkenalan dengan Albert Bandura, iaitu pakar pemodelan. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Disember 1925 di Kanada. Beliau terima ijazah pertama psikologi di Universiti Columbia pada tahun 1949. Dan Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau kognitif sosial implikasi diri. Beliau terkenal dengan teori pembelajaran sosial konsep behavioris, komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman dan juga evaluasi. Eksperimen Barbie sangat terkenal dengan teori yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Teori pemodelan Albert Bandura menekankan poin bahawa manusia berlaku peniruan melalui pengamatan dan tingkah laku orang lain sebagai model. Berlaku apabila pemerhati pengekalan reproduksi dan juga peneguhan tingkah laku model. Baiklah, untuk objektif tugasan Albert Bandura merupakan seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberi kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Terdapat 4 unsur utama dalam peniruan. Peniruan yang pertama adalah tumpuan, peniruan yang kedua adalah penyimpanan, peniruan yang ketiga adalah penghasilan dan juga peniruan yang terakhir adalah motivasi. Definisi bagi peniruan tumpuan. Subjek harus memberi tumpuan kepada tingkah laku model untuk membolehkannya mempelajarinya. Sama ada subjek memberi perhatian atau tumpuan tertakluk kepada nilai, harga diri, sikap dan lain-lain yang dimiliki. Baiklah, definisi untuk peniruan penyimpanan. Subjek yang memerhatikan harus merekodkan peristiwa itu dalam ingatan. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak apabila diperlukan atau diinginkan. Definisi penghasilan peniruan yang ketiga merupakan setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Bagi sesetengah tingkah laku, kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponen-komponen tingkah laku yang telah diperhatikan. Peniruan yang terakhir dan keempat iaitu motivasi. Berdasarkan teori motivasi Bandura, keyakinan diri yang tinggi dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk mencapai matlamat mereka. Sementara keyakinan diri yang rendah dapat menghalang usaha mereka. Oleh itu, penting bagi individu untuk mengekalkan atau mengembangkan keyakinan diri yang kuat melalui pengalaman positif, model peranan yang memotivasikan dan juga sokongan positif dari orang lain. Terdapat 3 komponen personaliti, iaitu tingkah laku, persekitaran dan juga konektif. Tingkah laku melibatkan tingkah laku yang ceria, cepat marah, sabar, murah hati dan juga cemburu. Manakala persekitaran adalah melalui ibu bapa, keluarga, guru dan juga rakan sebaya. Dan konektif pula, personaliti ini akan menghasilkan bahasa, imajinasi, kritikal, kreatif dan juga logikal. Eksperimen pemodelan Bandura. Eksperimen ini sangat terkenal iaitu menggunakan bobodol. Kanak-kanak akan meniru perilaku agresif daripada orang dewasa dan sekitarnya. Antaranya, eksperimen ini dilakukan terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A disuruh memerhatikan sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk dan menjerit ke arah batu yang besar. Manakala kumpulan B disuruh memerhatikan sekumpulan orang dewasa bermesra dengan batu besar.
Hasilnya sangat berbeza, iaitu kumpulan A yang disuruh memerhatikan orang dewasa menumbuk, memukul, menjerit ke arah patung besar itu meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, malahan lebih agresif berbanding dengan kumpulan B, iaitu tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. Rumusan daripada eksperimen ini adalah tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan dan juga pemodelan. Hasil keseluruhan eksperimen. Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif daripada orang dewasa, manakala kumpulan B tidak menunjukkan tingkah laku lebih agresif. Rumusan daripada keseluruhan eksperimen ini adalah tingkah laku peniruan, pemodelan adalah hasil dari peneguhan. Seterusnya, kita akan tengok jenis-jenis peniruan. Jenis-jenis peniruan ini terbahagi kepada 5. Apa tu ya? Jom kita tengok. Jenis peniruan yang terbahagi kepada 5 iaitu peniruan yang pertama ialah peniruan langsung. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses pemerhatian. Contoh meniru gaya penyanyi yang diminati. Bagi peniruan yang kedua pula adalah peniruan tak langsung melalui imajinasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Contoh meniru watak yang dibaca dalam buku, memerhatikan seseorang guru mengajar rakannya. Jadi, peniruan yang seterusnya, peniruan yang ketiga adalah gabungan. Menggabungkan tingkah laku yang berlainan, peniruan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna daripada buku yang dibacanya. Seterusnya, peniruan yang keempat adalah peniruan sekat laluan. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Contohnya, tiru pakaian berfashion di TV tetapi tidak boleh pakai di sekolah. Dan terakhir adalah peniruan yang tidak sekat laluan, iaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan dalam apa-apa situasi. Contohnya, pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. Jadi, implikasi teori pemodelan Bandura boleh dijadikan sebagai guru role model kepada pelajar dan juga demonstrasi guru hendaklah jelas dan menarik supaya boleh ditiru dengan mudah. Contohnya, lukisan dan juga graf tangan. Guna rakan sebaya sebagai role model, guru boleh mengajar nilai murni, watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Memberikan peneguhan yang positif selepas reproduksi dan juga menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan. Dan terakhir adalah menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai. Kesimpulan teori pembelajaran Bandura ialah proses pembelajaran bukan sahaja melibatkan rangsangan dan gerak balas, tetapi juga melibatkan faktor kognitif dan sosial. Albert Bandura menekankan kepentingan peranan pemerhatian dan peniruan dalam pembelajaran, serta peranan implikasi ke diri dalam membentuk motivasi dan tingkah laku individu. Untuk itu, sekian sahaja perkongsian daripada saya berkenaan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.